أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surah 30, bari yang ke-6 daripada bawah. Bari yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'rif hayah itu hiya sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihi al-idraka, yaitu sifat yang wujudiyah yang mengesahkan ia, yakni sifat itu sifat hayah yang mengesah bagi orang yang berdiri ia orang dengan dia, yakni dengan orang itu, mengesahkan akan idrak, artinya bahawa bersifat ia dengan sifat idrak, yang iaitu sifat idrak ilmu, sama dan basar. Dan ta'rif hayah itu hiya sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihil idraka. Itu maf'ulun bih bagi tusahhihu al-idraka. Ta'rif hayah, sifat yang keempat daripada sifat ma'ani yang 7. Hayah sifat yang keempat daripada sifat ma'ani yang 7. Kalau capur semua daripada sifat wujud, iaitu sifat yang ke-10. Hayah sifat yang ke-10. Tapi di sini ni hayah sifat yang keempat daripada sifat ma'ani yang 7 hayah. Mana kalau capur semua daripada sifat wujud, kidam baka, sifat yang ke-10. Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayah. Allah bukan hidup dengan roh, dengan nyawa. Allah bukan hidup dengan nafas. Hidup dengan nyawa, hidup dengan roh, hidup dengan nafas, itu manusia. Manusia hidup dengan roh, hidup dengan nafas. Tak ada roh, cabut roh, matilah. Malaikat Israel cabut roh, mati ya. Sesak nafas, tak boleh bernafas, matilah manusia ni. Sebab manusia hidup dengan nyawa, dengan roh. Manusia hidup dengan nafas. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hidup dengan nyawa, bukan hidup dengan roh. Allah telah hidup dengan sifat hayat. Walaupun roh tu roh qadim sekalipun mustahil. Walaupun roh tu roh qadim sekalipun mustahil. Sebab kalau ada roh di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa kepada kam muttasil pada zat. Di zat Allah ada perkara yang lain, iaitu roh, walaupun roh qadim sekalipun. Sebab kita
Zat kita, jasad kita, roh kita lain-lain. Ditiupkan roh ke dalam jasad budak umur 4 bulan. Sampai masa ajal, roh tu akan dikeluarkan kembali. Selepas dikebumikan, roh akan dikembalikan ke semula di alam barzah. Roh dicabut ketika sampai masa ajal. Mana roh ni satu perkara yang lain. Satu perkara yang lain. Tapi roh ni hak tu min amri rabbi tu. Kuli ruhu min amri rabbi. Jawab alimu ya Muhammad, roh adalah urusan Tuhanku. Urusan Tuhanku, kata Nabi SAW. Tapi roh ni satu perkara yang lain daripada jasad tubuh kita. Jadi kalau di zat Allah ada satu roh yang qadim, berarti kan muttasil lah pada zat. Berbilang pada zat Allah satu perkara yang lain. Itu mustahil lah. Sebab roh satu perkara yang lain daripada zat tu sendiri. Tadilah roh ditiup umur 4 bulan dalam kandungan ibu sampai masa dicabut roh oleh malaikat Israel, sampai di alam barzah roh akan dikembalikan. Maka hidup di alam barzah mutawassitah, pertengahan antara hidup atas dunia dengan mati hosnya. Jadi persoalan barzah, nikmat barzah, azab barzah, pandangan muktamadnya kena kepada roh dan jasad. Hak kita duk dengar budak-budak tu, alam barzah nikmat ke azab ke, kena ke roh je, bukan kena ke jasad. Itu pandangan tu pandangan yang lemah lah. Pandangan yang muktamad jumhurnya, selepas dikebumikan, roh akan dikembalikan kepada jasad. Di soal nikmat azab di alam barzah kena kepada roh serta dengan jasad. Itu pandangan yang muktamad. Cuba kita dengar budak-budak lah, itu macam mana ni? Di alam barzah, nikmat ke azab ke kena ke atas roh semata-mata, bukan jasad. Tak, kena kepada roh dan jasad. Sebab roh akan dikembalikan jasad selepas dikebumikan. Bila nak ceritanya, jasad zat tubuh lain, roh perkara yang lain. Tapi roh itu ada pekerjaan Tuhan. Kalau nak tanya berkaitan dengan roh. Jadi kalaulah Allah hidup dengan roh, berarti ada satu perkara yang lain, zat yang lain di zat Allah. Selain daripada zat Allah yang wajib ada roh pula yang qadim. Tu mustahil sama sekali. Kita hidup dengan roh, dengan nyawa, kita hidup dengan nafas. Ini macam lepas lah. Ini dipanggil isnad majazi. Allah hidup bukan dengan makanan, kita hidup dengan makanan. Terputus bekalan makanan, kebuluran, maka akan mati kelaparan. Itu bicara asbab belaka. Masuk roh hidup, cabut roh mati. Hidup mati perbuatan Allah, bukan kerana roh. Tapi Allah atur seumpama itu. Ditiupkan roh, kerjaan malaikat. Dicabutkan roh, kerjaan malaikat. Pun sama saja. Isnad majazi. Hakikinya, ditiupkan roh, perbuatan Allah. Dicabutkan roh, perbuatan Allah. Itu hakiki. Di mana kita ni banyak hak isnad majazi lah. Sebab tu kalau mengkapikan isnad majazi, sandar kepada asbab, hukum kapi kok tak ada kapinya. Sebab tu duk sandar kepada malaikah. Kalau hak jahat pula, godaan syaitan. Syaitan kuasa ke nak goda? Syaitan makhluk lemah. Tu
godaan syaitan tu. Tak ada ni. Sama saja. Itu sandar kepada syaitan. Hakikinya kejahatan tu qada dan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau sandar kepada asbab, dikatakan kafir, tak ada Tuhan tu memang salah sangat-sangat, tak reti sangat-sangat. Salah sangat-sangat, tak reti sangat-sangat. Pelik pula salah tu. Pelik. Ingat seumur. Hak tu lah. Kita jaga kita apa kalam syirik, tukang ceramah. Yang ambil mana gitu? Tukang ceramah. Bukan kau jual ubat ni, ustaz. Kita jaga kita kalam syirik, dia kata. Allah, tak reti. Masyhur masa tu dikatakan kalam syirik, perkataan orang tak ada Tuhan. Kita jaga kita makhluk lemah, nak jaga macam mana? Ada ni. Ada tu. Nak letak macam mana tu? Kalau dalam borang, penjaga. Siapa penjaga? Allah tu dalam borang tu. Tu penjaga, apa dia penjaga? Allah lah, tulis Allah situ. Mana? Dah penjaga. Padahal itu asbab belaka. Pergi ke mana-mana pesan, abang, kakak, jaga adik. Tak jaga belaka tu kan. Lepas tu kalau pergi pada malaikat, ada malaikat dipanggil malaikat hafazah. Kenal malaikat hafazah? Itu malaikat yang wajib kita imani secara tafsir, secara satu-satu. Selain dari malaikat 10, selain dari malaikat hamalatul arsy yang 4. Malaikat yang menanggung arah ada 4. Lepas tu wajib imani secara tafsir. Malaikat hafazah, tiap-tiap anak Adam Tuhan jadikan 2 malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni tugas dia menjaga anak Adam. Malaikat hafazah tugas dia menjaga anak Adam. Boleh menjaga. Malaikat boleh jaga anak Adam. Samalah kita jaga kita, boleh jaga kita. Boleh malaikat jaga anak Adam. Kita lemah, malaikat lemah. Tu malaikat hafazah tu kalam syirik. Tu kata tak reti sangat. Tersebar pula. Apabila orang yang dianggap orang agama kata seumpama tu, apa? Netizen. Dia panggil netizen tau. Netizen pun sebar selalu peringatan ni kalam syirik. Jangan bercakap seumpama ni. Sebar netizen pun. Tak boleh mikir langsung ni. Orang netizen pun jahil sangat. Siapa ke takut ke COVID pun syirik. Pelik-pelik lah. Pelik-pelik lagi. Kita wajib i'tikad, kita kena takut kepada Allah. Khauf takut pada Allah tu i'tikad. Khauf tu sifat mahmudah tasawuf, bukan i'tikad. Khauf tu sifat mahmudah tasawuf. Khauf tu pula kata mazid ittirari, bukan ikhtiari. Tidak menjadi kewajipan ke atas kita khauf ni. Khauf ni benda ittirari. Takut berani ni bukan benda pilih. Boleh pilih takut berani? Boleh? Tanya ke perempuan, boleh tak dipilih berani? Kau dah penakut lah. Tak kau perempuan je penakut. Lelaki pun juga penakut, tapi pelik lah. Orang perempuan lah penakut. Perempuan memang penakut. Hak penakut tu lah. Hak berani itu berani, hak penakut. Nak tanya, takut berani ni boleh buat? Boleh tak? Buat kau berani? Boleh? Mana takut berani benda ittirari, bukan benda pilihan. Tak kena hukum atas kitanya. Tapi dalam kita, dalam sifat mahmudah tu khauf, ini kewajipan batin. Hak wajibnya bukan takut, tapi muqaddimah bagi takut. Mana? Kena cerita bab neraka, kena cerita bab beratnya seksaan, kena cerita bab beratnya dosa. Kena cerita waktu. Waktu menjadi kewajipan, barulah timbul takut. Sebab takut pun bukan benda ittirari. Bila cerita takut akan Allah ni bukan pegangan. Takut akan Allah pegangan. Takut kekawit syirik. Allah kata takut kekawit syirik.
Seolah-olahnya tak pernah ada perasaan takut ke makhluk. Tak pernah ada perasaan takut ke makhluk. Ular, kala, jengking, tak takut. Padahal ular, kala, jengking makhluk tak boleh bagi mudarat. Takut kejut, trauma laginya. Tapi punyalah pelik pemahaman. Tapi orang ajar juga ni bawa ayat ni. Netizen jahil pun sibuk. Netizen jahil pun sibuk. Itu semua asbab belaka. Sanda pada asbab. Mana hidup dengan nyawa? Asbab. Hidup kenapa? Asbab. Hidup makanan? Asbab. Allah hidup dengan sifat hayat. Ini nak datangkan takrif sifat hayah pula. Apakah takrif sifat hayah? Hiya sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihi al-idraka, yaitu hayah sifat yang wujudiyah, sifat yang wujudiyah, sifatun wujudiyatun qaimatun bizatillah. Kalau gitu, sifat yang ada di zat Allah, yang berdiri, yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kitab ni hayah diterjemah dengan hidup, tapi makna dia sifat. Sebab jangan lupalah dalam Baqarah kita dahulu sama dengan kitab Al-Misbahul Munir, hayah diterjemah dengan sifat perhidup. Tapi walaupun di kitab Aqidatun Najin ni hayah diterjemah dengan hidup, tapi makna dia apa tu? Sifat. Apa? Sifat hayah. Sifat hayah. Hidup tu pula kalau kira pergi pada samaratus sifat. Samaratus sifat ni buah kepada sifat, hasilan kepada sifat. Apabila ada sifat hayah, maka Allah hidup, dipanggil samarah bagi sifat, faedah bagi sifat, bukan ta'alluq. Sebab sifat hayah tidak ada ta'alluq. Tapi cuma dia tak datang lagi tu. Kalau dalam matang tu, wahiya la tata'allaku bi syai'in, wahiya la tata'allaku bi syai'in. Dia tak terjemuh lagi tu, tidak hurah lagi. Dihurah nombor 31 tu, baris yang ke-6 daripada atas tu, baru dia dihurah. Dan adalah hayah itu tiada ta'alluq dengan sesuatu. La tata'allaku bi syai'in. Jadi dalam ertinya dahulu tu tidak lengkap terjemahan ni. Wal hayatu dalam matan Ummul Barahin kan, wal hayatu wahiya la tata'allaku bi syai'in. Dan hayah, dan ia hayah la tata'allaku bi syai'in, tidak bertakluk dengan sesuatu. Tapi dalam ertinya tu tak ada lagi dia bicara tu. Dia kalau matan Ummul Barahin yang lain, dia terjemuh lengkap di dalam tu. Ini dok ni. Jadi wahiyya la tata'allaku bi syai'in, tak ada lagi terjemahan. Di huraian di nusa 31 baik kena wala dia datangkan huraian hayat tiada ta'alluq. Menghidupkan akan manusia itu ta'alluq qudrah. Menghidupkan akan manusia itu ta'alluq qudrah dia panggil. Hayat tak ada ta'alluq. Ada samaratus sifat. Bila Allah bersifat dengan sifat hayat, sifat hidup, maka Allah hidup. Hidup bukan sifat. Hidup makna masdari, kena kepada samara sifat, jasa kepada sifat. Bila ada sifat hayat, maka hidup. Tapi walaupun dia terjemah dengan hidup, tapi pembicaraannya adalah sifat ma'ani yang keempat daripada 7 sifat ma'ani sifat, tapi dia mau dengar hidup. Jadi sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada.
Ini dipanggil ma'ani. Ma'ani ni sifat yang ada. Jikalau Allah buka hijab di hari akhirah, buka dinding di hari akhirah, selain daripada dapat melihat zat Allah yang ada, dapat melihat sifat ma'ani yang 7 yang ada. Nak tengok sifat wujud kidam bakak, tak boleh tengok. Nak tengok sifat kaunuhu qadirang sampai kaum takalimah, tak boleh tengok. Sebab itu bukan sifat wujudiyah, bukan sifat yang ada. Sifat yang bahasa reti sahaja. Sama ada sifat hali ke, amrun iktibari ke, adami ke, tapi bukan sifat yang ada. Sifat yang wujudiyah, sifat ma'ani yang 7, kudrah sampai ke kalam, dipanggil sifat ma'ani. Ma'ani jamak pada maknan. Maknan ni perkara yang ada, itu maknan. Kalau kita mana sifat maknan? Putih, sifat maknan. Kudrah di tubuh kita, sifat maknan. Yang mana dapat dengan panca indera tu, sifat maknan belaka tu. Yang dapat dengan panca indera yang 5 tu, yang dapat dengan panca indera rasa, mani, masing, masam, itu maknan, satu sifat yang ada. Yang dapat dengan panca indera bau, wangi, busuk, tu maknan, sifat yang ada. Yang dapat dengan panca indera telinga, bunyi-bunyian, itu maknan, satu benda yang ada. Sebab tu suara boleh takak suara. Pernah tak takak suara? Rakaman tu lah tak, tangkap suara. Kau dah sebut dah sekarang, tangkap suara. Kenapa kau suara dapat ditangkap? Sebab ada. Yang dapat dengan panca indera sentuh, sejuk, panas, kasar, licin, itu makna belaka tu, sifat yang ada. Yang dapat dengan panca indera penglihatan, warna putih hitam, itu makna, itu bagi sifat yang ada. Hak makhluk lah ni, hak makhluk, tapi dia panggil makna lah, sifat ma'ani, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Hak dapat dengan panca indera tu, hak tu panggil sifat makna belaka tu. Yang mengesahkan ia, yakni sifat itu, yakni dia nak datangkan mani, ia tu apa dia ia? Ia tu yakni sifat itu, sifat hayat. Yang mengesahkan, yang mengesah ni pada akal lah. Yang mengesah pada akal, mana fil akli, pada akal. Yang mengesahkan ia, yakni sifat-sifat hayat, bagi orang yang, bagi mereka yang liman qamat, bagi mereka yang ada, yang bagi mereka yang berdiri, yang adalah, yang berdiri ia sifat hayat dengan dia, yakni dengan orang itu, dengan man. Yang mengesahkan akan idrak, akan sifat idrak. Jadi idrak tu hamzah belah atas ke belah bawah? Tu dia belakang. Hak haji atas kau. Nak idrak bukan adrak. Hamzah tu dia kena belah bawah. Di kuku depan tu semuanya hamzah duduk atas belakang. 2-3 kali idrak di sini ni, semua hamzah tu dah alik atas belakang. Hamzah kena balik bawah. Sifat idrak. Hak Rumi buat macam mana? Tak ada Rumi kita. Tak ada Rumi kita ni. Majid Gunung Bila tu kata, jangan duk kira Majid Gunung Bila mana ada Rumi. Jauhi belakang. Suka dah sungguh. Tak ada Rumi depan ni. Tu power Majid Gunung Bila. Idrak, akan sifat idrak. Artinya bahawa bersifat ia mereka tu, orang tu lah,
dengan sifat idrak. Nak mengesahkan sifat idrak ada pada mereka ni, pada mereka ada sifat hayah, mengesahkan ada sifat idrak, yang iaitu sifat idrak ilmu dan sama dan basar. Itu sifat idrak belaka tu. Idrak ni dapat nyata, itu idrak. Dapat dengan sifat ilmu, dapat dengan sifat sama, dapat dengan sifat basar. Tu pada ni. Jadi sifat hayah ni walaupun tidak ada ta'alluq, tetapi sifat hayah inilah yang mengesahkan bagi mereka yang disifat hayah ni akan sifat idrak. Mana apa ni? Nak ada sifat ilmu sama basar, kena ada hayah. Macam mana kalau orang, kalau kita ni nak ada ilmu sama basar, kalau tak ada hayah, mati dah, terkujur dah, mati dah. Jangan main terkujur tu pun, ilmu dia tu cuba tanya, dia boleh jawab. Guna. Nampak je terkujur tu. Telinga dia dengar lagi tu, jangan duk cakap bebek kurang walaupun dia mati pun. Bukan dengar? Tak ada dah lah. Bila tak ada sifat hayah, mana ada lagi ilmu sama basar, tak ada. Jadi sifat hayah ni mengesahkan. Sifat hayah ni mengesahkan bagi mereka yang ada dengan sifat hayah ni akan sifat idrak. Yang mengesah ni pada akal je, dia kata dia buat akal je. Sebab seolah-olah di sini nak ada sifat ilmu sama basar dan juga sifat makna yang lain, kudrah, iradah, samalah juga, termasuk sifat kalam. Nak ada sifat makna yang lain, dia kena ada sifat hayah, syarat dia. Jadi sifat ilmu sama basar, kudrah, iradah, kalam ni masyru' dah panggil. Jadi syarat kena ada sifat hayah. Syarat dengan masyru' ni, syarat kena duduk depan. Mana? Syarat nak sah semayang, kena suci daripada hadas. Semayang masyru'. Suci dah hadas, berwuduk, syarat. Mana dulu antara syarat dengan masyru'? Ambil semayang dulu ke semayang dulu? Dia kena ambil semayang dulu. Sebab semayang menjadi syarat kepada solat, solat menjadi masyru'. Dia kena dulu syarat. Jadi kalau hayah ni syarat, sifat yang lain jadi masyru', jadi hayah yang koding, sifat lain jadi baharu, mustahil. Jadi mengesahkan ni hanya pada akal. Walaupun sifat hayah tak ada ta'alluq, dah kudrah mengada, ta'alluq dia, iradah menentu ta'alluq dia, ilmu mengetahui ta'alluq dia. Tiba-tiba hayah tak ada ta'alluq, tak ada ta'alluq pun, nak ada sifat-sifat yang lain, kena ada sifat hayah. Kalau tak ada sifat hayah, kudrah, iradah, ilmu, nak ada mana? Ke macam mana? Tak ada sifat hayah, terkujur dah dia, tapi gagah dia tu, kalau suruh dia akak apa-apa, dia boleh akak lagi tu, gitu. Tak ada dah lah, sebab tak ada hayah dah. Jadi lepas hayah tak ada ta'alluq pada akal ni, nak ada sifat-sifat yang lain di zat Allah, sifat idrak lah, dan juga sifat kudrah, iradah, kalam, adik seolah-olahnya hayah menjadi syarat untuk mengesahkan ada sifat idrak. Dan seumpama sifat idrak itu, mana sifat idrak, dan yang seumpama sifat idrak itu yang lainnya, dan seumpama sifat idrak itu yang lainnya, yang lain dari sifat idrak. Mana yang lain daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayah, seperti kudrah dan iradah. Gitu. Nak ada sifat idrak di satu-satu zat, dia kena ada sifat hayah yang mengesahkan. Tu sifat idrak. Nak sifat yang mendapat, sifat yang nyata. Dapat nyata dengan ilmu, dapat nyata dengan sama, dapat nyata dengan basar. Syaratnya kena ada sifat idrak. Sifat idrak saja